Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, Petroleum Sarawak Berhad Petros menyasar untuk mewujudkan hub gas di Miri, Bintulu, Samalaju dan Kuching sebagai sebahagian daripada pelan Hala 7 gas di negeri ini. Menurut Premier Sarawak Dr. Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, kerajaan akan menyediakan sebuah pola jaringan iaitu model hub dan spoke kepada seluruh Sarawak melalui 4 hub berkenaan. Katanya ia bagi memberikan akses seluruh negeri kepada bekalan gas yang mencukupi serta tenaga bersih. For the Miri Hub, the first project is 400 megawatt power plant to ensure Northern Sarawak energy security. For Samalaju Hub, Petros will lay gas pipeline and together with SEB build a power plant. This is critical to complete Samalaju as heavy industry zone. These projects alone will require investment of around 6 billion ringgit. Over 10 years, across the 4 hubs, the total projected investment is 65 billion ringgit, inclusive of downstream value-added industries. Demikian jelas Premier Sarawak semasa berucap menyempurnakan sambutan ulang tahun Petros yang kelima di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yakin pelan Hala 7 Gas Sarawak akan menjadi pengubah permainan game changer bagi rakyatnya. Tegasnya ia merupakan tonggak sokongan utama dalam aspirasi Sarawak mencapai status negeri berpendapatan tinggi dan maju. Dalam perkembangan sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak berpotensi untuk menjadi pengguna dan penyimpan karbon CCUS pada skala dunia. Jelasnya beliau mahu Petros menjadi pengurus sumber untuk CCUS berdasarkan kemahiran teknikalnya dengan sokongan kementerian berkaitan. Baru-baru ini, Kerajaan Sarawak telah mengemaskini Kanun Tanah Sarawak untuk memasukkan undang-undang yang mengawal selia peluang perniagaan baharu tersebut. This is something new. Our state is also blessed with geological structures that are suitable to store carbon dioxide CO2. CCUS is a key enabler to achieve net zero by 2050 as we transition away gradually from carbon-based fossil fuels. These CCUS sites are part of state land and hence belongs to Sarawak. I'm pleased that Petronas has signed a collaboration agreement with Petros for a carbon capture, utilization and storage joint collaboration agreement, which is the first step to enable the green economy. Thank you, Petronas. Tambah Premier Sarawak lagi, industri CCUS akan menggalakkan pembangunan rizab gas masam besar-besaran negara yang mengandungi CO2 kepada keselamatan jangka panjang untuk negara, mewujudkan lebih banyak pekerjaan domestik melalui industri hijau dan menyediakan satu lagi sumber pendapatan kepada Sarawak. Dalam majlis itu juga, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyaksikan pertukaran dokumen di antara Petros dan Petroleum Nasional Berhad Petronas bagi perjanjian bekalan gas Miri disusuli perjanjian kerjasama penangkapan dan penyimpanan karbon. Selain itu, turut disaksikan perjanjian di antara Petroleum Sarawak Exploration and Production Sdn Berhad PSEP dan Petronas Cari Gali bagi kontrak perkongsian pengeluaran PAC SK407 dan memperoleh 45% ekuiti dalam PAC. Berita seterusnya, kestabilan politik perlu diutamakan bagi memastikan keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat terus dijaga. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg akan menjadi sebahagian dalam membantu memastikan kerajaan seterusnya di Malaysia menjadi kerajaan yang stabil. Kita ada
premier dalam GPS, ya, gabungan 4 parti, semua pemimpin-pemimpin atasannya ada badan dia sendiri. Mereka akan menentukan arah tuju. Siapa yang akan bersama, kita sokong, kita rapatkan untuk menguatkan, to create that stability. Karena untuk meneruskan pentadbiran yang memerlukan kestabilan politik dengan jumlah yang cukup banyak daripada GPS. Dan saya percaya, I'm very confident that GPS will have a landslide win. GPS will be one of those that will help to ensure that the next government in Malaysia will be a stable government. We need that political stability. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan program Pocket Talk Usahawan dan Majlis Perasmian Belia Kitchen and Entrepreneur 2022 yang turut dihadiri Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat di dataran perayaan Jalan Stadium di Petrajaya pada Rabu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim menambah GPS akan menampilkan tidak kurang daripada 30% muka baharu calon GPS pada pilihan raya ke-15 PRU 15. Saya mengatakan tempoh hari bahawa anggapan saya 30%, tidak kurang daripada 30%. Saya berkatakan begitu kerana pada pilihan raya yang lepas, BRU 14, kita hanya memenangi 19 kerusi daripada 31 kerusi. Ini berartinya kita kalah 12 kerusi. Jadi kalau PRU ke-15, at least 12 muka baru. Karena kita kalah 12. 12 daripada 12 out of 31 is at least 1/3. 1/3 means 30%. That is why I use that 30%. Paparan selanjutnya, golongan belia adalah aset bermakna bagi mewarisi pucuk pimpinan pada masa hadapan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata belia akan menetapkan hala tuju bagi meneruskan kesinambungan pentadbiran para pemimpin yang sedia ada. Melihat belia adalah satu kategori dalam masyarakat yang cukup penting sekali. Mereka adalah pewaris kepada pucuk pimpinan. Mereka adalah yang akan mengambil alih segala-galanya. All these are just a cycle. Satu ketika dahulu saya pun dalam golongan belia, saudara Dr. Ripin dan yang lain-lain pun belum mengambil. Satu hari nanti adik-adik semua yang pada masa ini belia akan menjadi seperti kami juga apabila sudah berumur 50-60 tahun, dan dari di situ kita akan berharap juga kesinambungan apa yang dilakukan ini akan juga dilakukan di masa-masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Pocket Talk Usahawan dan Majlis Perasmian Belia Kitchen and Entrepreneur 2022 yang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat di dataran perayaan Jalan Stadium di Petrajaya pada Rabu. Datuk Seri Abdul Karim menambah program Pocket Talk Usahawan adalah merupakan cetusan idea daripada Dr. Ripin bagi memberikan pendedahan awal kepada belia dalam bidang keusahawanan dan salah satu pengisian program sempena sambutan Hari Belia peringkat Negeri Sarawak 2022. Laporan berikutnya, pengundi Sarawak diseru agar memberikan mandat kepada Gabungan Parti Sarawak GPS dalam meraih kemenangan besar pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasser memberitahu kemenangan GPS dalam kesemua 31 kerusi parlimen itu akan memberikan impak besar terutamanya dalam pembentukan kerajaan persekutuan. Jadi kita tak mesti ada suara yang kuat, kedudukan yang kuat. Kalau dapat 31 daripada 31 MP mewakili Sarawak. Apabila kita bercakap, baru orang dengar cakap kita. Kalau kita lemah, pecah, tidak bersatu, orang tidak akan dengar cakap kita.
Beliau berkata demikian dalam majlis bersama pemimpin Parlimen Mas Gading di Dewan Suara Bau pada Rabu. Menyentuh berkenaan kerusi Parlimen Mas Gading, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah berkata kerusi tersebut perlu dimenangi bagi menjamin kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat setempat. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Dato' Henry Herijinep menaruh keyakinan bahawa pemimpin di peringkat Akaumbi dapat membantu GPS untuk memenangi kerusi berkenaan. Jelasnya penduduk Mas Gading sudah merasai kesan terhadap pembangunan dari pelbagai sudut jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar yang lain di mana kawasan ini agak ketinggalan sepanjang tempoh ianya dipegang oleh pembangkang. Katanya ini termasuk isu-isu yang timbul seperti jambatan selampit, hospital bau yang sudah sesak serta sekolah-sekolah yang daif dan memerlukan perubahan. Tapi kalau kita tidak ada wakil rakyat yang ingin turun padang untuk follow up bersama dengan agensi, bersama dengan orang kampung yang mempunyai tanah yang terlibat, maka tidak berjalanlah projek. Jangan fikir nak jadi wakil rakyat sudah menang pakai surat saja. Tidak semudah itu. Jangan fikir jadi wakil rakyat sudah menang bercakap di dewan saja. Tidak semudah itu. It is not like that to be wakil rakyat. Kita sudah lihat. Manakala Adun Opa Billy Sujang yang turut hadir berkata GPS kini perlu bekerja keras dalam meraih sokongan golongan belia dengan terlaksananya undi 18 baru-baru ini. Seterusnya, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan mengadakan satu perjumpaan bersama konsultan kontraktor projek tebingan Sungai Sebelak bagi membincangkan mekanisme terbaik untuk membaik pulih ban yang telah rosak akibat hakisan air sungai sebelum ini. Perkara itu dipersetujui susulan perjumpaan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikade bersama JPS masa meninjau masalah hakisan tanah di tebingan Sungai Sebelak, Kampung Sungai Benang Kabong dan kawasan Empayang Kabong pada Isnin. JPS juga bersetuju membina ban sementara bagi mengelakkan air sungai melimpah masuk ke kawasan kebun berdekatan dan hakisan yang berlaku di kawasan Payang. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia juga telah menyenaraikan projek pembinaan dan naik taraf dalam kawasan IADA Kalaka Saribas bagi skim saliran Kabong Nyabor. Projek ini melibatkan penjajaran semula ban dan kerja peparitan untuk jangka masa panjang. Kerja ukur kejuruteraan telah siap dilakukan dan kini masih dalam peringkat reka bentuk oleh JPS Sarawak dan urusan permohonan pertapakan bagi tujuan pengambilan balik tanah. Untuk tindakan jangka masa pendek, isu ini disenaraikan dalam permohonan untuk peruntukan selenggara skim. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.